ويسر لي أمري واحلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan tafsir kita dalam surah Al-Fatihah. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, terima kasih. Kita sambung bacaan tafsir kita, iaitu pada malam ini kita sambung dengan ayat yang kedua, iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Rahman dan Rahim Allah. Maksudnya kasih dan sayang Allah. Rahman dan Rahim Allah dirasai semua makhluk yang masih hidup. Jadi kita akan rasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dan sayang kepada kita. Jadi justru dia kata puji-pujian kepada Allah itu, Alhamdulillah, ayat yang mula-mula, puji-pujian bagi Allah itu dihubungkan dengan dua sifat yang diulangi. Dua sifat inilah sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan? Jadi yang berhak mendapat pujian ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dia dengan sifat yang diulangi ini, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita ulang dalam semayang kita satu hari satu malam 17 kali. Ya. Baik. Jadi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini nak menunjukkan bahawa hubungan antara Allah dengan manusia adalah hubungan kasih sayang. Ya, hubungan kasih sayang. Hubungan yang ada di sana ketenteraman dan ada di sana kesejahteraan. Itu hubungan antara Allah dengan hamba-Nya. Sebab itu bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah, maka Allah akan menjawab hamdani abdi. Allah akan kata hamba-Ku telah memujiku. Jadi itu adab, ya. Maksudnya adab. Allah nak didik kita supaya kita ni bercakap, beradab, kemudian baik, ya. Maksudnya baik di sini maksudnya cakap dalam keadaan ada hubungan kasih dan sayang. Ya, dan daripada hubungan kasih sayang tu akan terbit rasa ketenteraman dan kesejahteraan. Ha? Jadi bila Ar-Rahmanir Rahim, kita puji Allah Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab asna alayya abdi. Hamba-Ku telah memberi sanjungan kepadaku. Kita puji Allah, Allah jawab balik dengan, Allah mengatakan dengan bahasa yang lembut. Kita puji bahasa lembut, dah ajar kita. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kita puji dengan sifat-sifat Allah, maka Allah kata asna alayya abdi, hamba-Ku telah memberi sanjungan kepadaku. Itu nak kita hubungan antara Allah dengan makhluknya, iaitu hamba-Nya, itu kita dalam rasa hubungan kasih sayang, dan mana kasih sayang terbina di sana ada rasa ketenteraman dan kesejahteraan. Bukan hubungan dendam. Bukan hubungan antara kita dengan Allah itu dendam. Di dalam ucapan kita Alhamdulillahirabbil dengan nama Allah, kan? Dan Alhamdulillah, bukan hubungan percakapan kita dalam bentuk-bentuk yang dendam, tidak. Percakapan dalam bentuk yang harmoni, rasa kasih sayang, rasa sejahtera, rasa tenteram, aman, kan? Bukan kerana hubungan tu ada yang menyebabkan dendam, tidak ada. Allah tak ada sifat dendam.
ya, kepada kita, kepada hamba-Nya. Dia kasih dan sayang. Apatah lagi dia marah. Ya, Allah tak marah. Marah pun yang sepatutnya dia marah atas kasih sayang. Marah tu atas kasih sayang. Bukan marah tu kerana dendam, kerana itu marah tu. Mesti kita marah anak kita marah atas kasih sayang. Itu kita marah, dan ya, bukan dalam bentuk yang kita katakan ganas, bahasa yang kasar dalam soal menyantuni. Ya, kita menyantuni mestilah bahasa yang lembut, bahasa yang rasa tenteram, seronok, berkomunikasi, kan begitu. Kemudian hubungan ini bakal melahirkan perasaan syukur. Jadi bila kita dah rasa hubungan yang tenteram, hubungan yang sejahtera tadi, ya, kita rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Nikmat apa? Nikmat ketenteraman, nikmat kesejahteraan, nikmat dapat bercakap dengan baik dan sebagainya. Itu nikmat tu. Ya? Bukan dalam bentuk marah, bukan bentuk dendam dan sebagainya. Dia kata, jadi berdasarkan kepada nikmat itu, maka dia kata di sana akan timbul rasa bersyukur, ya? Melahirkan perasaan syukur terhadap nikmat Allah dan anugerahnya yang tidak terkira. Nikmat yang Allah bagi kepada kita itu anugerah yang tak terkira. Apa dia nikmat? Iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu kita mendapat sangat rahmat, dapat sangat nikmat. Kita kalau orang kasih sayang kita rasa seronok, kita rasa kalau isteri sayang kita, kasih kita, itu juga sebaliknya, kan. Anak pun gitu juga, kita rasa kita seronok, kan. Jadi itu Allah nak didik kita dalam hubungan. Dalam solat tu Allah didik kita bagaimana kita nak berkomunikasi, bagaimana kita nak hablum minallah, hubungan dengan Allah. Jadi bukan hubungan dalam bentuk dendam, bukan hubungan dalam bentuk marah yang boleh menyebabkan timbul tindakan yang menyebabkan ganas. Ya, bukan begitu. Manusia kalau timbul rasa marah, timbul rasa dendam, dia bertindak dengan keadaan yang ganas, yang boleh membinasakan. Ya. Baik, namun dia kata nikmat anugerah Allah itu, dia kata, kalau kita nak kira nikmat, selalu saya ulang, nikmat Allah itu apa dia nikmatnya? Anugerah tu nikmat lah. Ya, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu nikmat lah. Apa dihuraikan dengan anugerah itu? Iaitu nikmat. Nikmat tu selalu kita sebut, tak dapat kita nak kira banyak-banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tak boleh kita nak kira banyak-banyak. Namun dia kata nikmat anugerah Allah tidak diberi kecuali dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi Allah bagi belah nikmat kita tu dengan keadaan hikmah dan kebijaksanaan dia. Bagaimana, masa mana dia nak bagi nikmat itu dengan hikmah. Hikmah tu maknanya bila dia bagi nikmat itu dengan keadaan kita rasa, iaitu anugerah itu pastinya untuk mendidik manusia. Nikmat yang kita dapat itu anugerah ini mendidik manusia, mengajar mereka supaya takut akan azab keseksaannya, azab keseksaannya, serta beramal bagi mendapatkan keredaan dan keampunannya. Itu yang dikatakan anugerah. Jadi Allah bagi anugerah tu apa? Anugerah yang mengajar kita supaya kita rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan takut untuk kita beramal, tidak beramal. Di sini maksudnya bentuk kesedaran. Allah bagi dalam bentuk kesedaran kepada kita. Itu dia kata anugerah kesedaran. Kalau kita tak sedar, bahaya kita. Kan? Jadi Allah bagi kepada kita nikmat untuk kita sedar diri kita. Ya, itu. Ada orang tak dapat kesedaran, dia tak boleh mendapat kesedaran. Atau boleh katakan petunjuk, kan, hidayah. Ada orang tak dapat tu. Ya, dia minta tak dapat, kan? Dia semayang dan sebagainya, dia buat ibadat untuk nak mendapat, tapi tak dapat. Dalam masa dia semayang, dia mencuri juga. Dalam masa dia semayang, dia membunuh juga. Kan? Begitu keadaannya. Dia tak dapat kesedaran tu. Kesedaran yang boleh menyebabkan takut dia dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya takut nak melakukan tegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila aku tegahan dia akan dapat azab. Dan juga takut untuk tidak beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar yang kita kena beramal. Sebab kita ni Allah yang jadikan. Sedar dengan keadaan itu. Jadi kita beramal. Itu dia kata amal ma'ruf nahi munkar. Ya, kita beramal dengan benda yang baik, kemudian kita menegah kepada
kemungkaran. Itu tafsir yang disebut dengan kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ya, kasih sayang Allah tu sampai peringkat di mana Allah bagi nikmat kepada kita yang kita boleh kira nikmatnya, dan dari nikmat yang kita dapat tu Allah bagi, bukan Allah bagi begitu saja, Allah bagi dalam bentuk supaya kita dapat kesedaran yang baik dan yang buruk. Jadi daripada kesedaran yang baik yang buruk tu, maka dapat kita beramal dengan kebaikan, dapat kita mengelakkan daripada melakukan kemungkaran. Itu yang maksud kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Macam kita lah sayang kepada anak kita, kita jaga dia jangan dia buat perkara tak baik. Kan? Jaga dia jangan buat sebab kita sayang dengan dia. Begitu juga kita jaga dia supaya buat perkara yang baik sebab kita sayang dengan dia. Kan? Begitu. Baik. Seterusnya kita pergi ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi maksudnya kita bincang tentang rahmat tadi, ya. Rahmat Allah melimpah kepada semua makhluknya. Tak dapat kira tadi. Ya, kepada makhluk dia melimpah. Di dunia diliputi dengan rahmat dan kasih sayang. Maknanya di dunia tu Allah bagi dengan rahmat, kasih sayang tu tak dapat kita nak kira nikmat yang kita dapat, ya. Kemudian di akhirat juga diliputi dengan rahmat dan kasih sayang. Di akhirat pun serupa juga. Allah akan bagi, Allah akan rasa kasih dan sayang kepada kita, kerana akhirat juga milik Allah. Bukan dunia ni milik Allah. Akhirat pun milik Allah. Akhirat juga milik Allah. Maka kita Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Jadi makna kita Allah sayang kepada kita di dunia, kemudian bila sampai hari akhirat pun Allah akan sayang kepada kita. Disayang Allah tu tak ada limitnya, sampailah endingnya, maksudnya kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu dia sayang. Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan Maliki Yaumiddin ni maksudnya hari, maksudnya hari pembalasan. Pembalasan ni hari kiamat lah. Hari hisab. Hari yang dihisabkan, ataupun hari akhirat. Itu banyak nama je lah, ya. Ad-din, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi bila sebut Maliki Yaumiddin, kita katakan Tuhan yang memiliki hari pembalasan, ya. Allah kata Majjadani abdi, Allah jawab, ya. Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku padaku. Allah pun mengagungkan kita, ni mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita mendapat nikmat tadi, dan nikmat itu juga maksudnya memberi kesedaran kepada kita. Kan? Itu dia kata Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku kepadaku. Kan? Itu dia kata hari pembalasan. Kan? Batu Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar disebut hasibu qabla an tuhasibu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab hari akhirat. Tu hari pembalasan tu. Bila hari pembalasan tu mesti ada pembalasan baik dan pembalasan jahat. Ya. Jadi kita kena hisab di dunia ini. Ya. Betul. Allah memiliki hari itu. Bukan dunia saja dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu pun dia miliki, dan tidak ada orang yang memiliki dah pada hari itu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Dalam hari pembalasan ini dia kata, huraian disebut di sini dia kata, hari pembalasan ialah hari yang dinyatakan dalam firman-Nya dalam ayat yang lain, katakan wa ma adraka ma yaumuddin. Dalam surah An-Infitar, ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Allah tanya. Ya. Kemudian dia tanya lagi, summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Ditegaskan. Ya. Kamu tahu tak? Kalau bahasa kita lah, kamu tahu tak? Tahu tak ni? Macam itulah bahasa kita kan. Kalau bahasa kita kan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a.
baru dia terang. Dia tanya, kemudian dia jawab. Pada hari itu tidak. Dia kata, seorang pun yang berkuasa memberi sebarang pertolongan kepada orang lain. Itu dia katakan, ya, hari pembalasan itu, ya. Hari itu katanya, ya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Maksudnya pada hari itu tidak ada seorang pun yang berkuasa memberi sebarang pertolongan kepada orang lain. Tak ada. Tak ada siapa lagi dah, ya, yang boleh memberi pertolongan kepada orang lain. Dia kata Allahus Samad, Allah tempat meminta, kan? Jadi tak boleh minta kepada yang lain, hanya kepada Allah saja yang kita boleh minta. Kepada itu, ya kan? Kemudian wal amru yauma idzin lillah, segala urusan pada hari itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan hari pembalasan. Maknanya bulat-bulat kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada boleh kita nak harap daripada siapa lagi dah. Sebab dia yang maliki yaumiddin, dia yang memiliki hari tersebut. Dia yang punya hari itu. Ya, dia punya. Bukan dia hanya memerintah pada hari itu. Tidak, dia yang punya hari itu dan dia yang memerintah hari itu. Maksudnya dia punya dan dia memerintah. Ada orang pula dia bukan dia punya tapi dia memerintah saja. Kan? Dia menguasai saja tapi bukan dia punya, kan? Begitu. Kan? Baik, ya. Nah, itu diterangkan. Nak sedikit tentang dia katakan, nak jelaskan kepada kita Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Faham kita di sini nak jelaskan kepada kita kena faham bahawa hari itu tak ada orang yang boleh tolong kita. Kena faham gitu, kan? Hanya Allah saja tempat kita bergantung pada hari itu. Jadi kalau kita nak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena beramal di dunia ini seperti mana yang hak-hak Allah itu kita kena jaga. Bila Allah jaga, bila kita jaga hak Allah, solatnya, puasanya dan sebagainya, maka Allah akan jagalah hak-hak kita di dunia dan juga di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan kita minta kan dunia kan kebaikan kan. Jadi bila kita jaga hak Allah, Allah akan kebaikan kepada kita di dunia. Apa yang kita nak di dunia. Ya, bila jaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga kita di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hari akhirat pun kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta hari akhirat, kita nak kebaikan hari akhirat. Kita jaga hak Allah, maka Allah jaga hak kita di dunia. Kita jaga hak Allah, maka Allah akan jaga hak kita di dunia dan juga di hari akhirat. Itu yang dimaksudkan dengan hari pembalasan itu. Kalau kita fikir tentang hari pembalasan, hari akhirat, fikir ya tentang orang yang pergantungan kita pada hari tersebut bukan kepada orang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah kata majjadani, ya, mana dia kata tersebut majjadani, ya, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku padaku. Baik, seterusnya menurut pendapat Syekh Qutb dalam tafsir ini, Syekh Qutb dia kata kepercayaan terhadap hari pembalasan merupakan akidah pokok dalam Islam. Hari kiamat akidah pokoklah, tauhid, rukun iman, ya. Hari pembalasan, hari akhirat tu, percaya kepada hari akhirat tu rukun iman. Ya. Tertolak dia, query dia, petikai kan pun rosak iman kita. Tak boleh. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri. Percaya kepada qadar dan qadar, baik dan buruk. Itu kata Imam Al-Qurtubi, ya, pokok rukun iman lah. Ya. Akan gugur iman itu kalau sekiranya kita tolak kepercayaan kita kepada hari kiamat. Jadi kehidupan manusia tidak akan bergerak lurus atas jalan Allah selagi kepercayaan kepada hari pembalasan tidak wujud dalam pemikiran mereka. Jadi kata Syekh Qutb. Ya, Syekh Qutb kata kalau sekiranya dia kata kehidupan manusia tidak akan bergerak lurus atas jalan Allah selagi kepercayaan kepada hari pembalasan tidak wujud dalam perkiraan mereka, dalam pemikiran mereka. Kita kena percaya
Percaya barulah kita akan berpandukan kepada yang tadilah, lurus, diberi kesan. Selagi hati mereka tidak yakin bahawa ganjaran dan balasan di alam bumi ini bukanlah ganjaran yang terakhir. Tidak ada balasan yang terakhir. Dan selagi mereka tidak percaya kepada adanya alam akhirat yang kita akan hidup selepas adanya, selepas hidup di dunia ini. Jadi maknanya percayaan itu mesti ada. Tanpa ada kepercayaan itu, maksudnya keimanan itu tidak ada kepada diri kita, maka kehidupan, perjalanan hidup kita itu maksudnya dia tidak lurus, tak sampai kepada matlamat destinasi yang sebenar. Dia akan bengkok. Kalau ada kepercayaan itu, maka perjalanan hidupnya akan lurus. Dia akan check and balance lah, istilahnya kan begitu. Dia akan luruskan. Baik. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Dia kata bahawa dia kata membawa erti Tuhan yang memiliki syurga. Jadi bila Tuhan kata dia memiliki hari pembalasan, hari akhirat itu Allah punya, dan di sana ada syurga, hari akhirat. Juga kita kena percaya kepada adanya syurga. Di sana juga milik Allah, iaitu neraka. Di sana juga milik Allah Subhanahu Wa Taala ada mizan, tempat timbangan. Dan di sana juga ada keputusan yang baik atau keputusan yang buruk, keputusan yang tak baik. Itu bila kita percaya dengan hari pembalasan, hari akhirat. Kita beriman kepada hari pembalasan, hari akhirat, berarti beriman kepada kebenaran Islam. Bila kita beriman dengan hari akhirat, maka kita beriman dengan kebenaran Islam itu. Kemudian bila kita ingkari hari pembalasan, berarti mengingkari keseluruhannya. Mengingkari Islam keseluruhannya. Batallah. Kita ingkar satu daripada rukun iman, itu percaya kepada hari akhirat, maka batal iman kita. Dia akan terbatal iman kita. Baik. Seterusnya diterangkan juga tentang bacaan dalam Maliki Yaumiddin itu. Ada dua qiraat bacaan bagi perkataan Maliki Yaumiddin. Maliki dua qiraat, dua cara bacaan. Berarti kalau ada orang baca, kita biasa baca Maliki Yaumiddin, itu yang terbaiklah, yang biasa diamalkan. Maliki Yaumiddin. Sebab maknanya pun Maliki Yaumiddin, raja. Bila raja, dia berkuasa, dia menguasai. Dia berkuasa, dia ada, dia punya, kemudian dia menguasai. Itu Maliki Yaumiddin. Ada juga orang baca Maliki Yaumiddin. Tengok bacaan apa disebut, saya lupa lah. Ada bacaan, nama bacaan dia tu. Dia baca Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin, dia baca Maliki Yaumiddin. Jadi biasanya dia kata kat sini, jadi bila sebut begitu keadaannya, dia kata dengan dua harakat Maliki Yaumiddin, dua harakat, kan? Artinya yang memiliki dan maliki tanpa mat. Maliki itu Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin tanpa mat, tanpa ada dua harakat, kan? Yang memerintah. Qiraat yang pertama dikatakan maknanya lebih mendalam. Yang pertama tadi Maliki Yaumiddin, maknanya mendalam. Milik dia kata mendalam kerana memiliki lebih besar daripada memerintah. Dia bukan hanya memiliki, dan dia juga memerintah, kan? Milik dengan sendirinya menunjukkan ada kuasa pada keseluruhan barang yang dimiliki. Malik mana? Milik, ada kuasa. Tetapi memerintah tidak semestinya memiliki semua. Itu dia kata mungkin pada juzu atau sebahagian saja. Jadi bacaan kita biasalah Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumiddin, tapi ada juga qiraat tu yang dibaca, kan? Kita tengok dalam bacaan saya lupa apa nama bacaannya, disebut Maliki Yaumiddin. Ada lagi lah bentuk-bentuk yang lain, ada lagi sudut bacaan itu, kan? Itu amalan. Baik. Jadi bila kita percaya kita hari pembalasan ini, kita kena faham di sana terlibat juga dengan syurga, terlibat juga dengan neraka, terlibat juga dengan mizan,
timbangan, kan? Itu ada ni. Terlibat juga dengan telaga Kausar dalam hari pembalasan hari kiamat itu. Terlibat juga dengan siratul mustaqim, titian sirat, ya, terlibat. Jadi bila disebut hari kiamat, automatically kita dah faham bahawa syurga, neraka, timbangan, ya, mizan timbangan, telaga Kausar, siratul mustaqim tu kan, jambatan siratul mustaqim tu, sirat tu, itu dimaksudnya menjadi tergolong dalam golongan hari pembalasan. Jadi Allah memiliki hari-hari tersebut. Ya, Allah memiliki syurga. Allah boleh masukkan siapa yang dia nak masuk dalam syurga Allah. Allah ada neraka, dia boleh masukkan siapa yang dalam neraka. Dia boleh timbangkan siapa. Tak akan terlepas, dan dia boleh, ya, kita katakan membenarkan seseorang tu mendapat minum telaga Kausar. Mungkin hari itu saya dah cerita kepada tuan-tuan tentang satu hadis yang disebut oleh Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik, dia cerita dia ni selalu berjumpa dengan Nabi. Kalau jumpa Nabi, dia minta Nabi doakan dia. Ya, doakan dia kan. Kemudian satu ketika dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah," kerana dia nak mendapat syafaat Nabi. Ya, dia kata, "Ya Rasulullah, kalau di hari akhirat nanti, ya, aku nak jumpa kamu dekat mana tempatnya? Ya, aku nak jumpa dengan kamu dekat tempatnya kat mana, sebab hari akhirat tu luas tempatnya. Takut tak jumpa, aku nak jumpa kamu." Nabi kata, "Jumpa aku di Sirat." Sirat tu tempat jambatan tu lah, Siratul Mustaqim, Sirat jambatan. Ya, Sirat. Jadi Anas tak puas hati juga, takut tak jumpa di Sirat. Dia kata, "Habis kalau tak jumpa kamu di Sirat, aku nak jumpa kamu kat mana?" Dia kata. Nabi kata, "Jumpa aku dekat mizan, ya, dekat mizan, dekat timbangan. Itu kan cerita Nabi membantu memberi syafaat kepada orang yang timbangannya berat di sebelah kejahatan. Ya, itu ada ceritalah dalam hadis. Ya. Kemudian dia tak ni juga, tak puas hati juga. Kita katakan ni apa, Anas ni takut tak jumpa juga dengan Nabi ni. Dia kata, "Kalau tak jumpa kat situ juga, nak jumpa kat mana?" Dia kata, "Nabi kata jumpa aku di telaga Kausar." Telaga Kausar itu telaga kalau dapat minum air itu, ya, orang yang beriman dapat minum air itu dan tidak akan rasa kehausan selama-lamanya semasa berada di hari kiamat yang panas itu. Yang sangat dahaga itu kan, hilang kehausannya, dia kata itu. Jadi itu maksudnya berkehendak sangat Anas bin Malik ini untuk berjumpa dengan Nabi di hari akhirat, kan, untuk mendapat syafaat dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana takut nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tu banyak an-nar. Ya, an-nar tu macam ada al-jahim, narul jahim, neraka jahim, ya. Ada narus sa'ir, ya, neraka sa'ir. Ada saqar, neraka saqar. Ada lazo, ya, neraka yang bernama lazo, ya. Ada neraka yang bernama khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Ada baca kan? Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadatul, api. Khutamah itu ialah neraka, itu api. Narullahil muqadatul, ayat yang kita baca itulah. Itu khutamah. Banyak neraka itu. Itu juga syurga. Dan syurga banyak, nama syurga. Kita lepas sembahyang kita zikir, wa adkhilna jannata darussalam, masukkanlah kami ke dalam neraka darussalam, ya. Kemudian darul khulud, ya, banyak dia kata. Kemudian al-maqamah, ya, syurga yang bernama al-maqamah, syurga yang bernama jannatul ma'wa, ya, jannatu adnin tajri. Tu jannatu adnin tajri, neraka jannatu adn. Ada neraka yang hayawan, neraka hayawan, ya. Firdaus kita ingatlah, kan. Jannatul Firdaus, iaitu
Jannah Firdaus ni untuk siapa? Untuk orang yang jaga solat. Yang jaga solat, orang-orang yang berjaya, orang yang menjaga solat, orang yang semayang awal waktu, semayang berjamaah, orang yang jaga solat. Itu Jannatul Firdaus. Kemudian Jannatul Naim, kan? Kelantan Darul Naim, kan? Jannatul Naim, ya. Apa ni? Maqam Al-Amin, itu nama syurga, kan? Banyak, kan? Baik, bila kita ingat yang itu, bila kita sebut Malik Yaumin, hari pembalasan, di sana ada, kita kena faham di sana ada syurga, ada neraka, ada timbangan, dan ada nama-nama neraka, ada nama syurga dan sebagainya, ya, juga nama-nama malaikat yang menjaga syurga dan neraka ketika itu, ya. Baik, kita pergi kepada ayat yang ada masa lagi. Kita pergi kepada ayat yang kelima, ya, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadat. Itu hamba tu. Dah, ya, menyerah diri, kan, hamba kita. Dan hanya kepadamu juga kami mohon pertolongan. Sebab kita dah tahu Maliki Yaumiddin, hari pembalasan tu, kan. Tak ada siapa yang boleh tolong. Tak ada pilihan kita. Hanya kepada kamulah kami beribadat, ya Allah, kan? Dan hanya kepada kamu juga kamu mohonkan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kata apa? Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, wa li abdi ma sa'al. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Maksudnya, ini batasan antara hambaku dan aku. Batasan antara hambaku dan aku. Dan untuk hambaku, apa yang dipohon kepadaku. Jadi apa yang kita minta, Allah bagi, ya. Dalam solat kita minta lah, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan. Dia kata, apa dia? Allah akan bagi. Dan untuk hambaku, dia kata, apa yang dipohonkan kepadaku, apa yang dia pohonkan kepadaku, maka aku akan untuk dia, untuk hamba-Ku. Dalam semayang kita pohonlah. Baca Nabi semayang panjang, bukan hanya Fatihah saja dia memohon. Maksudnya dalam rukuk, dalam bacaan Al-Quran dan sebagainya, semua dia memohon. Banyak dia minta, kan, begitu. Kan? Okey, ya, itu makna dia. Hanya kepadamu kami beribadat dan hanya kepadamu juga kami minta mohon pertolongan. Kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Allah berfirman juga kepada kita supaya kita baca Fatihah. Baca Fatihah tu wajib. Sebab di sana ada kehendak-kehendak yang Allah nak bagi kepada kita. Jadi kalau orang tak minta, tak semayang, tak dapat lah. Kan? Sebab dia tak dapat. Kita semayang. Di sini dia kata, ya, maksud di sini memuji Allah dengan sendirinya, mengaku beribadat hanya kepada Allah juga. Bila kita puji Allah, kita aku beribadat kepada Allah, tak lain daripada lain. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya selain daripada Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuan kita, ya. Bukan kita sebenarnya. Tiada, dia kata, tiada permohonan mendapat pertolongan hanya daripadanya juga, kerana tiada arti memuji-muji Allah sedangkan dia masih terus bergelumang dengan dosa syirik. Ya. Dia tak ada, mana mungkin dia dapat, ya. Sedangkan dia bergelumang dengan dosa-dosa syirik, ya. Dia kata, jadi mana akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Dia tak menjaga hak Allah, kan? Macam mana Allah nak bagi hak dia yang dia nak minta, ya. Kemudian Syed Qutb kata, ya, menurut pentafsiran Syed Qutb, pengakuan tiada ibadat melainkan kepada Allah dan tiada permohonan mendapat pertolongan selain kepada Allah merupakan satu pengisytiharan hari keputusan, ya, hari keputeraan kebebasan manusia yang mutlak dari penghambaan kepada kepercayaan yang karut marut
dan dari perhambaan kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Jadi tak boleh terikat dengan undang-undang ciptaan manusia dan tak boleh terikat dengan kepercayaan yang karut marut. Apa dia percaya karut marut? Sembah pokok, sembah kubur, minta kepada pokok, minta kepada kubur. Itu karut marut lah. Kalau kita lah. Kalau orang Arab dulu dia minta kepada pokok. Kan? Dia minta kepada berhala. Ya. Tu kan. Bila kita dah buat pengakuan kepada Allah tu, tertolaklah benda yang lain. Tertolak benda-benda yang masuk itu. Jika dia kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang disembah dan yang dimohon kepadanya pertolongan dan tidak kepada yang lain, maka selama itulah hati manusia bebas daripada perhambaan. Jadi kalau kita dah pegang begitu, selama itu dia kata hati manusia ni akan bebas daripada perhambaan. Perhambaan kepada siapa? Kepada pokok tadi. Kita minta kepada pokok kan? Minta perhambaan kepada peraturan-peraturan undang-undang yang dicipta oleh manusia. Peraturan-peraturan. Tak berdasarkan kepada Al-Quran. Dan dia kata dari perhambaan kepada tokoh-tokoh. Kepada orang-orang lain lah. Ya? Perhambaan kepada ayah pin. Perhambaan kepada macam lah. Ya? Kepada apa ni? Apa ni yang baru yang heboh ni, yang dipertuakan haram ni apa? Yang bisnes ni lah gitu kan. Itulah maksudnya kan. Perhambaan ke tokoh-tokoh sebagaimana dia bebas dari penghambaan kepada dongeng-dongeng dan kepercayaan-kepercayaan yang karut marut. Dongeng-dongeng, perhambaan. Kubur lah dulu kan bagaimana kan. Jadi kita akan terhindar kalau kita dah pegang kepada Allah, keyakinan kita, kemudian permohonan kita tu hanya kepada Allah, maka automatically hak benda yang disebutkan tadi itu tertolak. Jadi khurafat yang ada dalam amalan kita tu tertolak lah, tak berlaku lah khurafat itu. Benda-benda yang dicipta oleh manusia tu takkan berlaku lah begitu. Dan khurafat itu. Baik, saya berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang, iaitu sambungan sikit berkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita terus pergi kepada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Aku nak qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.